Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Buletin Awani Khas di mana pada ketika ini kami membawakan perkembangan terkini apa yang akan berlangsung dari Istana Kepresidenan di Bogor, Indonesia. Lawatan rasmi pertama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke luar negara dan destinasinya adalah Indonesia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memulakan lawatan rasmi ke Indonesia selama 3 hari bermula semalam sehingga Khamis dan dijadual mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo hari ini di mana Indonesia menjadi negara pertama dikunjungi beliau selepas mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos lalu. Ismail Sabri juga Perdana Menteri ketiga yang mengadakan pertemuan dengan Joko Widodo sejak 2018 berikutan perubahan tampuk kepimpinan negara. Dan Republik itu sentiasa menjadi destinasi pertama lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia selepas dilantik dan seperti kelaziman, tradisi yang sama juga diamalkan oleh Presiden Indonesia. Ia sekaligus menterjemahkan keakraban hubungan diplomatik Malaysia dan Indonesia sebagai negara serumpun. Kebiasaannya, lawatan rasmi ke Indonesia berlangsung tidak lama selepas Perdana Menteri mengangkat sumpah jawatan. Namun sejak pandemik COVID-19 melanda dunia, perkara itu tidak dapat dilakukan. Malah sejak tahun lalu, kebanyakan mesyuarat negara serantau termasuk sidang kemuncak ASEAN yang dipengerusikan Brunei baru-baru ini berlangsung secara sidang video. Difahamkan Ismail Sabri dan Joko Widodo antara lain akan membincangkan perkembangan-perkembangan penting di rantau ini dalam konteks kerjasama ASEAN serta cabaran-cabaran yang mampu menjejaskan keamanan, pertumbuhan dan kemakmurannya. Perdana Menteri turut dijadual bertemu komuniti perniagaan dan penggiat industri utama Indonesia, ketua-ketua editor negara jiran itu dan juga diaspora Malaysia di Republik berkenaan selain menyaksikan pemeteraian beberapa memorandum persefahaman dan perjanjian di antara kedua-dua negara. Dalam lawatan rasmi itu, Ismail Sabri turut dijadualkan melawat fasiliti industri pertahanan di Bandung. Lawatan rasmi ini akan membuka lembaran baru dalam hubungan dua hala yang sedia kukuh dan pelbagai antara Malaysia dan Indonesia. Ia juga akan memberi peluang kedua-dua pemimpin untuk meneroka peluang kerjasama dalam usaha-usaha pemulihan daripada kesan pandemik COVID-19. Mengiringi Perdana Menteri dalam lawatan sulungnya itu ialah Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan pegawai-pegawai kerajaan dari kementerian dan agensi berkaitan. Lawatan rasmi itu akan dilaksanakan dengan mematuhi prosedur operasi standard COVID-19 yang ditetapkan Kerajaan Malaysia dan Indonesia. Dan pastinya dalam Buletin Awani Khas sebentar tadi kami membawakan beberapa isu perbincangan melihat dalam konteks bagaimana kedua-dua negara iaitu di antara Malaysia dan juga Indonesia mampu memperkukuhkan hubungannya termasuklah melihat kepada Indonesia yang bakal menjadi tuan rumah G20 pada tahun hadapan. Melihat juga kepada dari segi perdagangan antara perkara yang boleh kita jangkakan melibatkan hubungan dua hala di antara kedua-dua negara ini adalah dari segi polisi dan juga fasilitasi pelaburan, melihat juga kepada isu pendidikan dan pada masa sama melihat kepada perkara-perkara lain yang memberi kepentingan dua hala. Termasuklah perkara yang TKI ataupun TKI, Tenaga Kerja Indonesia, iaitu perkara ataupun isu yang sering dibangkitkan kedua-dua negara apabila bertemu perbincangannya, termasuklah dalam usaha untuk memastikan ianya memberi
impak sama rata, keuntungan sama rata kepada kedua-dua buah negara, iaitu pekerja Indonesia dan juga majikan di Malaysia ini. Dan selain daripada itu, antara perkara lain termasuklah yang boleh kita jangkakan adalah dari segi pemeteraian MOU. Difahamkan ada beberapa MOU, jika tidak silap saya ada 2 MOU. Pertamanya adalah melibatkan dari segi perdagangan dan kedua adalah dari segi melihat kepada pendidikan, di mana isu pendidikan juga amat penting pada ketika ini melibatkan kedua-dua buah negara, lantaran semalam sebenarnya Menteri Pendidikan Indonesia sendiri menyatakan bahawa ramai pekerja Indonesia ataupun graduan, fresh graduate Indonesia ini bekerja dalam bidang yang tidak sama ataupun mismatch dengan apa yang mereka pelajari dari sewaktu di institusi pengajian tinggi. Dan jika boleh kita beri visual secara langsung keindahan dari Istana Bogor Indonesia, visual secara langsung yang kami bawakan ini dari YouTube Sekretariat Presiden Indonesia, melihat kepada inilah cara sambutannya. Jika kita lihat sebelum-sebelum ini apabila Perdana Menteri Malaysia mengadakan kunjungan, termasuklah ketua-ketua negara lain yang turut mengadakan kunjungan hormat, lawatan rasmi ke Indonesia, inilah kediaman ataupun istana rasmi yang akan menyaksikan Joko Widodo, Presiden Indonesia, akan menyambut ketibaan ketua-ketua negara. Dan visual secara langsung kami bawakan ini adalah dari Istana Kepresidenan di Bogor, Indonesia. Dan antara perkara lain, jika boleh saya sentuh sebelum kita langsung terus ke Istana Presiden di Bogor itu, antara perkara lain yang boleh kita jangkakan dalam pertemuan dua hala ini adalah melibatkan isu minyak sawit. Dan pada masa sama, isu keselamatan maritim juga tidak boleh kita pinggirkan, di mana Malaysia dan juga Indonesia berperanan penuh dalam usaha untuk memastikan keselamatan di rantau ini terus terpelihara. Pada masa sama, kita ingin melihat juga apakah respon ataupun kedua-dua pemimpin akan menyatakan dalam satu kenyataan bersama nanti akan dikeluarkan usai daripada pertemuan empat mata di Istana Presiden Bogor ini. Termasuklah antara isu yang memberi impak kedua-dua negara adalah isu Rohingya sebagai contoh. Bagaimana kedua-dua negara ingin memastikan kelangsungan hidup mereka yang bergelar pelarian etnik Rohingya ini terus terpelihara. Di manakah negara-negara yang boleh menerima mereka, apakah usaha yang boleh dilakukan. Kedua-dua buah negara pada masa sama mengangkat peranan di peringkat ASEAN sebenarnya untuk memastikan isu-isu bersama seperti isu Rohingya ini dapat diselesaikan dengan segera. Dan antara perkara lain yang boleh kita nyatakan di sini, kita boleh jangkakan adalah melibatkan isu alam sekitar juga, tidak boleh kita lupakan, di mana antara perkara yang menjadi perbincangan sebelum ini adalah isu jerebu, di mana apabila berlaku pencemaran ataupun pembakaran terbuka di Indonesia, impaknya turut dirasai di negara-negara jiran seperti Malaysia dan juga Singapura. Dan peranan pada ketika ini kita ingin menjangkakan bagaimana kedua-dua buah negara, para kedua-dua pemimpin ini mampu untuk mengukuhkan hubungan dua hala di antara Malaysia dan juga Indonesia, mencari titik persamaan dan meleraikan segala permasalahan, mencari bersama-sama di mana tahun 2022 Indonesia juga seperti Malaysia komited menyatakan bahawa tahun 2022 merupakan tahun pemulihan yang cukup penting sekali. Ini visual secara langsung kami bawakan kepada anda dari Istana Kepresidenan di Bogor, Indonesia. Visual secara langsung sambutannya, walaupun tak kala era pandemik, sambutannya masih lagi sama. Jika boleh saya kongsikan sedikit, sebelum ini saya juga pernah melakukan liputan yang sama di lokasi yang sama sekitar tahun 2018 dan sambutannya cukup meriah. Dan ini visual yang kami bawakan, Presiden Joko Widodo bersedia untuk menyambut ketibaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di perkarangan Istana Bogor. Kita terus sahaja melihat visual secara langsung ini dari Istana Kepresidenan Bogor, Indonesia.
Hormat senjata! Lapor upacara siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap bekerja. Baiklah, itu dia tadi usai nyanyian lagu Negaraku dan juga lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, dan pada ketika ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melakukan kawalan, memeriksa kawalan kehormatan betul-betul di hadapan perkarangan Istana Bogor. Nampaknya kawalan kehormatannya pun begitu ringkas, tidak seramai yang kebiasaannya tak kala dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Dan selepas ini dijadualkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, di mana sebenarnya Presiden Jokowi akan memperkenalkan barisan anggota kabinetnya kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan kemudian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri pula akan memperkenalkan barisan jemaah Menteri Kabinet yang hadir pada lawatan rasmi ini. Dan ini video secara langsung kami bawakan dari Istana Kepresidenan Bogor, Indonesia. Video secara langsung ini selepas ini juga jika boleh saya kongsikan akan berlangsungnya sesi fotografi diikuti
sesi veranda talk, di mana jika sebelum ini jika anda yang pernah mengikuti sesi lawatan rasmi Perdana Menteri sebelum ini, antara yang menariknya di veranda talk ini adalah apabila kedua-dua pemimpin akan berada di veranda dan juga mereka akan melihat keindahan, kecantikan Istana Bogor itu dan akan saling berkongsi antara cerita-cerita ataupun perkara yang dibincangkan dalam pertemuan empat mata di antara kedua-dua pemimpin. Jika kita dapat lihat di situ, Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Luar, Tengku Datuk Seri Zafrul, Datuk Tajuddin Rahman hadir pada hari ini serta wakil ataupun kuasa usaha sementara Malaysia ke Indonesia hadir bersama-sama di Istana Bogor ataupun dalam rangka lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri ke Indonesia ini. Dan selepas ini difahamkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menandatangani buku pelawat ataupun buku individu yang hadir, foto op, sesi fotografi sebelum menandatangani buku lawatan rasmi pemimpin-pemimpin negara ke Istana Bogor. Dan kini kedua-dua pemimpin akan menuju ke beranda di mana ianya merupakan ikon setiap kali lawatan ketua-ketua negara, pemimpin-pemimpin negara yang hadir ke Istana Kepresidenan Bogor ini. Presidennya ataupun kalau jika ketika ini Jokowi akan membawa ketua-ketua negara itu untuk melihat keindahan di sekitar Istana Bogor, di mana jika boleh saya kongsikan, di sekitar kawasan Istana Bogor ini sebenarnya terdapat kawasan ataupun lanskapnya yang cukup indah, termasuk haiwan peliharaan seperti rusa juga turut dibela berada di dalam kawasan Istana Kepresidenan Bogor ini. Ini merupakan lokasi ataupun sesi foto op yang boleh dikatakan landmark ataupun acara wajib bagi para pemimpin untuk sesi fotografi menandakan lambang mereka telah pun hadir ke Istana Kepresidenan di Bogor, Indonesia ini. Dan kedua-dua pemimpin kemudian akan duduk dan juga berbincang berkenaan dengan isu-isu semasa dan juga isu-isu berkepentingan bersama. Dan sebelum itu kami juga difahamkan selepas ini akan diadakan majlis menandatangani MOU di antara Malaysia dan Indonesia. Di antara pertamanya adalah melibatkan MOU melibatkan isu pendidikan dan juga isu melibatkan custom. Difahamkan ianya pasti melibatkan dari segi fasilitasi perdagangan di antara kedua-dua buah negara, di mana tahun pemulihan COVID-19 2022 berperanan penting Malaysia dan Indonesia perlu dilihat perlu saling menyokong dalam usaha pemulihan COVID-19 ini untuk memastikan bahawa terdapatnya di mana jarak ataupun secara logistiknya Malaysia dan Indonesia ini begitu dekat. Ini bermakna Malaysia dan Indonesia berperanan penting dalam saling menyokong, terutama dari segi fasilitasi perdagangan, isu-isu melibatkan tarif dan sebagainya di bawah APEC maupun menerusi kerjasama di peringkat rantau ASEAN. Ini video secara langsung jika anda baru sahaja bersama dengan kami. Ini video secara langsung kami bawakan dari Istana Kepresidenan di Bogor, Indonesia, sempena lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Indonesia.
Ready. Keluar kiri, langkah tegak, maju, jalan. Maju, jalan. Sekali lagi, jika anda baru sahaja bersama dengan kami di Astro Awani, kami membawakan visual secara langsung dari Istana Kepresidenan di Bogor, Indonesia bersempena dengan lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke negara jiran kita Indonesia. Negara serumpun ini menjadi lokasi pertama ataupun negara pertama selepas Datuk Seri Ismail Sabri mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia, dan pastinya Indonesia menjadi negara pertama dikunjungi beliau selepas mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos lalu. Dan Ismail Sabri juga Perdana Menteri ketiga yang mengadakan pertemuan dengan Joko Widodo sejak 2018 berikutan perubahan tampuk kepimpinan negara. Republik itu sentiasa menjadi destinasi pertama lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia selepas dilantik, dan seperti kelaziman, tradisi yang sama juga diamalkan oleh Presiden Indonesia. Ia sekaligus menterjemahkan keakraban hubungan diplomatik Malaysia dan Indonesia sebagai negara serumpun. Dan kebiasaannya, lawatan rasmi ke Indonesia berlangsung tidak lama, iaitu selepas Perdana Menteri mengangkat sumpah jawatan. Namun sejak pandemik COVID-19 melanda dunia, perkara itu tidak dapat dilakukan. Malah sejak tahun lalu, kebanyakan mesyuarat negara serantau termasuk sidang kemuncak ASEAN yang dipengerusikan Brunei baru-baru ini berlangsung secara sidang video. Dan difahamkan Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Joko Widodo antara lain akan membincangkan perkembangan penting di rantau ini dalam konteks kerjasama ASEAN serta cabaran-cabaran yang mampu menjejaskan keamanan, pertumbuhan dan kemakmurannya. Perdana Menteri turut dijadual bertemu Komuniti Perniagaan dan Penggiat Industri Utama Indonesia, ketua-ketua editor negara jiran itu dan diaspora Malaysia di Republik berkenaan, selain menyaksikan pemeteraian beberapa memorandum persefahaman dan perjanjian antara kedua-dua negara. Antara yang kita boleh jangkakan dari segi pemeteraian memorandum persefahaman serta perjanjian ini adalah, pertamanya adalah melibatkan isu pendidikan, kedua adalah melibatkan isu kastam, namun perinciannya akan kita bawakan dalam buletin-buletin awani yang seterusnya. Dan dalam lawatan rasmi ini juga Perdana Menteri turut dijadual melawat fasiliti industri pertahanan di Bandung. Dan dalam lawatan rasmi ini akan dilihat akan membuka lembaran baru dalam hubungan dua hala yang sedia kukuh dan pelbagai antara Malaysia dan Indonesia. Ia juga memberi peluang kedua-dua pemimpin untuk meneroka peluang kerjasama dalam usaha pemulihan daripada kesan pandemik COVID-19. Dan antara, jika boleh saya kongsikan, mengiringi Perdana Menteri dalam lawatan sulungnya ialah Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan pegawai-pegawai kerajaan dari kementerian dan agensi berkaitan. Dan lawatan rasmi itu akan dilaksanakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang ditetapkan kerajaan Malaysia dan Indonesia.
Pastinya selepas ini kami akan membawakan laporan langsung apakah yang akan kita lihat dari segi MOU yang akan ditandatangani kedua-dua negara, apakah bentuk kerjasamanya, difahamkan ianya melibatkan isu pendidikan dan juga kastam. Termasuklah kami Astro Awani akan membawakan kenyataan bersama dari Istana Kepresidenan Bogor, Indonesia ini. Kedua-dua pemimpin masih lagi mengadakan pertemuan empat mata dan pastinya perincian lanjut akan kami bawakan dalam buletin-buletin Awani yang seterusnya. Sekian sahaja dahulu buletin Awani khas bersempena dengan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Indonesia. Assalamualaikum dan salam hormat.